Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini Cikgu Hafiza akan bercerita kepada kamu tentang cara-cara untuk mengisi e-nilam langkah demi langkah. Ini ialah portal IQ Nilam yang telah kita gunakan pada bulan 2 yang lepas. Tapi malangnya IQ Nilam ni sekarang tidak dapat diakses kerana ada permasalahan. Jadi, cikgu wujudkan sebuah lagi portal yang baru yang dinamakan e-Nilam. Apa beza IQ Nilam dengan e-Nilam? IQ Nilam, bila awak nak login, nak masuk, awak kena guna ID Delima. Tapi e-Nilam yang baru ni, yang bermula bulan September ni, tak perlu guna ID Delima. Awak guna email mana-mana pun tak kisah. Tak nak masukkan email pun tak kisah. e-Nilam ni dia lebih mesra pengguna. Sebab dia lebih senang untuk diakses dan dia dalam bentuk Google Form sahaja. Tetapi datanya sangat lengkap. Okay, cara nak masuk ke e-Nilam Murid, yang pertama awak perlu klik URL https mylink.la PSS yang ini nanti cikgu bagi. Bila awak dah klik, awak akan masuk ke gambar image telefon ini. Kalau awak tengok dekat image telefon tu, ada yang pertama yang berwarna ungu tu, rak buku Maya SKTU. Katakanlah awak tak ada buku, awak boleh baca buku di sini. Awak baca dahulu, kemudian awak rekod dalam e-Nilam awak. Yang berwarna hijau ni ialah portal e-Nilam untuk murid. Okay, klik yang berwarna hijau tu. Okay, ini adalah paparan utama pada Google Form e-Nilam. Okay, tengok ya. Kemudian dia minta awak pilih kelas. Pilih kelas awak. Awak kelas mana, awak klik je di situ dan pilih dan tekan next. Okay, seterusnya masukkan nombor IC pada ruangan ni. IC tanpa tanda sengkang. Dan IC tu mestilah betul tepat. Kalau awak masukkan nombor IC salah, rekod bacaan awak tu lesak. Tak dapat dikesan data tu. Sayanglah, rugilah kan. Okay, kalau awak tengok lagi satu, pada ni ada bintang yang berwarna merah. Bintang yang berwarna merah tu maksudnya wajib isi. Okay. Dah siap, awak tekan next. Senang saja. Okay, seterusnya, dia minta kita masukkan tajuk buku. Tuliskan tajuk buku. Yang ini pun wajib isi. Ada star yang berwarna merah. Tajuk buku. Dan masukkan tahun terbitan buku tu. Buku tu diterbit pada tahun berapa. Katakanlah awak cari dalam buku tu, dekat muka surat depan, tak ada tahun terbitan dia. Okay, kalau tak ada, awak tulis 00004 kali. Sebab dia wajib isi kan, ada star warna merah ni. Dah siap, tekan lagi next. Okay, kita tengok sikit. Ini adalah contoh buku. Kita tengok tajuk bukunya ialah Faizal pulang dari luar negara. Okay, bahasa buku bahasa Melayu. Tahun terbit 2020. Ni ada dalam muka surat dalam dia. Tapi kalau awak tak ada tahun terbit, awak tulis je lah 0000. Okay, nama pengarang dia dah jumpa dah. Siapa yang tulis buku tu. Lepas tu ada penerbit. Penerbit ni syarikat mana yang keluarkan buku tu. Okay, yang ni faham ya? Senang cari kan? Dah pandai dah. Pernah belajar dah sebelum ni. Tak ada masalah lah yang ni. Okay, kita pergi ke borang kita yang seterusnya. Dia minta kita nyatakan jenis bahan. Bahan buku ni fiction ke tak fiction ke? Bukan buku ke bahan digital? Yang ini murid ramai keliru. Okay, jom dengar. Okay, jenis bahan bacaan ada 4. Yang pertama, buku fiction. Buku fiction ni maksudnya kisah yang sengaja dicipta oleh penulis, oleh pengarang. Maksudnya rekaan semata-mata. Okay. Contohnya, kisah pengajaran untuk sayangku. Pinocchio. Pinocchio ni kisah dongeng. Tak wujud pun sebenarnya. Tapi penulis tu, dia saja je cipta nak bagi kita rasa seronok. Okey, lagi Yang Aisyah. Okey.
Ingat, buku fiction, buku yang tipu-tipu. Bukan kisah betul, bukan kisah benar. Okay. Kemudian, buku bukan fiction, dia terbalik. Buku bukan fiction berdasarkan fakta yang betul. Dia tak tipu-tipu dah. Yang ni buku bukan fiction ni betul dah. Contohnya, ensiklopedia geografi, tentang falsafah sains, tentang gunung berapi ke. Okay, boleh ya? Ingat, fiction yang tipu-tipu, bukan fiction yang tepat fakta. Betul punya. Okey, lagi. Ada lagi. Yang ni bukan buku, awak tengok ya. Contoh dia ada. Okey, lepas tu bahan digital. Bahan digital ni maksudnya bahan bacaan yang kita tak boleh nak pegang guna tangan. Okey, kita boleh tengok saja. Contohnya awak baca buku pada rak maya buku PSS kita. Tu bahan digital. Nanti kita klik lah. Kalau kita baca bahan digital, kita klik lah dekat bahan digital. Kalau baca buku tipu-tipu, buku dongeng, buku lawak, buku fiction. Boleh ya? Jangan salah ya. Kena pasti yang ni. Kena faham 4 benda ni. Okay, seterusnya. Google Form kita. Dia minta kita tuliskan bilangan muka surat. Tulis dalam bentuk nombor. Tengok muka surat belakang sekali berapa. Kemudian tulis. Tak ada masalah. Senang. Lepas tu, minta kita tuliskan penerbit syarikat buku tu. Okey, boleh. Minta kita tulis nama penulis buku, pengarang buku. Tak ada masalah. Okay, kalau pengarang tu ada 2 orang pengarang yang tulis buku, 5 orang. Okey, awak pilih 1 sahaja. Okey, seterusnya yang ini, aktiviti pengayaan. Ingat, bila siap baca buku, kita catat dalam portal Inlam Google Form ni. Dah siap, kita kena buat rumusan. Rumusan wajib buat. Awak nak buat rumusan satu, awak tik. Kemudian, saya nak melukislah tentang buku yang saya baca. Okey, awak tik. Tapi kena jujurlah, betul-betul melukis. Kemudian awak nak mengeja. Okey, awak mengeja. Awak nak bercerita pada kakak. Okey, tik. Kakak dengar. Tapi jangan tipu. Awak nak tik banyak pun boleh. Tapi kalau awak tak jujur, awak tahulah kan apa kesannya. Seterusnya, dia minta kita, kalau kita tik lain-lain. Contohnya, kita baca buku sebab kita nak masuk pertandingan bercerita peringkat negeri Pahang. Okay. Tik lain-lain sebab tak ada kan. Okay, tulislah kat sini. Jika ada. Yang ni kalau tak ada, abaikan je. Senang. Okay, seterusnya, rumusan. Rumusan atau sinopsis tentang buku. Okay, tulislah sikit buku ni menceritakan tentang apa. Okay, apa yang awak dapat selepas baca buku tu. Okay. Tak payah panjang, pendek sahaja. Jangan panjang macam karangan. Tak nak ya. Okay, kemudian bahasa yang dibaca, bahasa buku tu, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke. Kalau lain-lain ni, bahasa Arab, bahasa Tamil, bahasa Jepun ke kalau awak pandai baca, bahasa Korea ke. Okay, tik lain-lain kalau yang tu. Okay, seterusnya, cara nak buat rumusan. Dalam rumusan, kita boleh tulis isi penting, ringkasan cerita ataupun nilai murni. Apa yang kita dapat pengajaran dari buku yang kita baca tu. Contoh, cikgu baca buku Anjing dengan Bayang-Bayang. Okey, dapatlah pengajaran dia. Dah siap baca tu, kita fikir. Pengajaran yang saya belajar dari buku ini ialah kita tidak boleh bersikap tamak kerana perbuatan itu pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Ini contoh. Cukuplah macam ni. Tak payah panjang dah. Cukup ya. Nanti panjang-panjang awak pun tak nak tulis. Okey. Dah siap yang tu, dia minta kita masukkan email. Email ni kalau awak nak salinan laporan nilam. Okey, salinan tu macam mana? Kalau awak masukkan email, nanti awak akan dapat macam ni kat email awak. Kalau awak tak nak masukkan email pun tak apa, tak ada masalah sebab dia tak ada tanda star kan. Cikgu pun ada dalam simpanan cikgu sendiri dah ada. Okey, kalau awak nak, ni nanti dia hantar kat email awak cantik macam ni. Okey. Lagi yang terakhir, maksudnya bila dah keluar terima kasih, data sudah disimpan dalam database PSS SKTU. Okey, yang ini kan, kalau awak nak tengok berapa yang markah saya dapat bila saya baca buku ni. Okey, awak klik yang berwarna biru panjang ni. Bila klik yang berwarna biru panjang ni, lama sikit ya, dia nak keluar, dia loading, dia akan keluar macam ni. Oh, ada nama ni dah baca. Oh, baru 2 orang pelajar yang baca. Awak boleh tengok kat sini ya. Boleh?
Okey, cuba baca buku dan catatkan dalam e-Nilam Google Form yang baru ni. Sebab apa cikgu suruh? Sebab e-Nilam ni penting awak. Penting kenapa? Penting untuk pengiktirafan bintang PAJSK awak. Contohnya, awak nak masuk sekolah menengah murid tahun 6. Kita tengok juga ya Nilam PAJSK untuk bacaan rekod awak ni. Kalau awak kosong bintang, sayanglah tak ada peluang awak untuk awak ke sekolah yang bagus-bagus. Dia akan pilih orang yang banyak bintang. Okey, contoh sekarang, kalau awak baru baca 100 buku kat sini, awak dapat berapa bintang? Kosong. Untuk dapat 1 bintang, kita kena baca sekurang-kurangnya 144 buah buku. Baru dapat 1 bintang. Jadi murid tahun 6, awak sempat tak nak kejar ni? Okay, cuba ya, usahalah. Okay, murid tahun 1, 2, 3, 4, 5, jangan risau. Walaupun awak baca sekarang, jumlah buku tu nanti awak boleh bawa naik ke tahun depan. Contohnya, tahun 1 awak baru baca 100 buku. Tahun 2 awak baca lagi 100. Jumlah awak dah jadi 200. Sampai tahun 6, awak akan dapat 5 bintang ke atas. Okay, cuba belajar untuk baca buku, tambah ilmu dan catat dalam rekod e-Nilam. Yang penting jangan tipu, jangan nak dapatkan bintang sampai awak tipu sebab cikgu boleh semak yang mana buat salah, data dia tu tak sama, penerbit dia tu dia reka-reka. Cikgu boleh cam ya sebab portal kita ni data internet ni dia boleh kesan. Okey, selamat merekod bahan bacaan dalam e-Nilam. Terima kasih.